Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Puan. Okay. Maaf sebab tadi komputer saya hang. Lepas tu kena tunggu dia betul-betul on dulu. Baru boleh masuk. Okay, untuk hari ni, kita akan pergi kepada chapter 5 juga. Tapi untuk chapter 5 tu, hari tu kita dah tengok yang secara overall, yang ada tentang task analysis, ada tentang design. Tapi yang tu dia merangkumi semualah. Okay, dan untuk minggu lepas, memang saya fokus kepada task analysis sahaja. So, sebab saya nak awak faham macam mana awak nak pecahkan daripada task analysis tu, daripada kita ada major task iaitu kita punya main goal, kepada sub-task ataupun kalau ada sub-task tu dia ada lagi sub kepada task tersebut lah. Dan yang ni kita panggil sebagai component parts. Okay? Yang tu rasanya awak dah clear. Ke ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan task analysis yang kita dah belajar minggu lepas? Selain daripada task analysis, kalau ada apa-apa pertanyaan berkaitan dengan kita punya nota, boleh je. Kalau ada yang tak faham ke, boleh tanya dengan saya lah. Dan untuk hari ini, memang saya akan pergi pula kepada satu lagi yang saya dah pecahkan dia supaya saya boleh detailkan dan supaya awak faham lah. Sebab bab 5 ni sangat penting. Dalam HCI memang bab design yang sangat penting. Selain daripada tu ada juga bab evaluation, tu pun penting juga. Okay, dan saya nak fokus kepada design guideline lah ataupun panduan bila awak nak buat design ataupun reka bentuk. Dan biasanya kita ada banyak jenis model yang kita boleh follow lah. Okay, ada panduan-panduan yang diberikan oleh pengkaji ataupun author yang berbeza-beza. Orang ni mungkin dia cakap macam ni, orang ni mungkin cakap macam ni. Tapi biasanya dalam HCI ni kita fokus kepada 3 lah yang utama. Dan 3 ni sebenarnya kalau tengok balik yang Nielsen dan Molish tu dia lebih kepada kalau kita nak buat produk ataupun kita nak buat sistem, kita nak buat app, dia merangkumi semualah. Okay, dan kalau untuk Schneiderman tu pun sama, dia untuk produk, real produk yang kita boleh tengok. Contoh macam kalau awak nak buat mouse, so kita boleh follow apa yang dia cakap tu, panduan yang dia bagi tu. Kalau kata awak nak bangunkan sistem, awak nak bangunkan apps, awak nak bangunkan apa-apa tools, so boleh follow yang Schneiderman dengan Nielsen and Molish. Tapi kalau tengok yang kepada Norman, yang 7 rules tu dia lebih kepada produk. Real product yang kita boleh nampak lah. Biasanya real product yang kita boleh nampak ni kita boleh sentuh. Okay, kita boleh sentuh, kita boleh rasa. Kalau kata yang produk yang awak design, contoh awak develop, contoh dia macam awak buat courseware, awak buat mobile apps, awak buat sistem. So benda tu tak boleh disentuh. Okay, awak tak boleh nampak secara, awak tak boleh sentuh secara real lah. Okay, dan ada 3 yang saya nak fokus hari ni. Boleh nampak kan slide ni? Boleh nampak? Boleh. Okay, so untuk hari ni saya nak fokus kepada Boleh doktor, boleh. Okay. So saya nak fokus kepada design guideline. So design guideline ni sebenarnya dia nak awak tahu macam mana awak nak reka bentuk satu-satu aplikasi berdasarkan kepada keperluan pengguna dan apa yang pengguna tu fikirkan. So biasanya kita akan tengoklah dia punya first impression tu macam mana. Kita boleh predict. Okay. Design guideline, learn to design with users' need and expectation in mind. There are numerous kind of design guideline, design principle in HCI. So normally we focus on the top one. Okay. Kita ada banyak jenis panduan-panduan tentang reka bentuk, prinsip-prinsip falsafah yang kita boleh gunakan dalam bidang HCI ni. Cuma kita sekarang fokus kepada 3 lah yang paling banyak digunakan. Okay. Kenapa design guideline ni sangat penting? Sebab user interface ataupun antarmuka pengguna adalah bahagian yang paling kritikal dalam mana-mana produk perisian lah. Okay, sebab kita dah belajar human
dia akan tengok kepada sistem atau dia akan berinteraksi dengan sistem, dengan mesin, dengan komputer adalah melalui melalui interface. So apa yang dia tengok adalah interface lah. Yang tu adalah yang pertama sekali dia tengok. Okay, so kita boleh tahu bahawa when it's done well, users don't even notice it. When it done poorly, users can't get past it to efficiently use a product. Okay, sebab kalau awak design dia secara bagus dan awak hasilkan dia secara bagus, sebenarnya user takkan perasan pun dia tengah gunakan sistem atau dia tengah gunakan apps. Tapi kalau awak design dia dengan cara yang sangat rendah, sangat lemah dan sangat tak bagus, first impression user tu pun dia dah tahu, okay, sebenarnya benda ni susah nak digunakan, tak efficient pun. Okay, sebab tu user interface adalah critical part of any software development atau software product lah. Okay, so untuk kita nak meningkatkan kejayaan kita dalam kita hasilkan satu-satu user interface ataupun antara muka pengguna, biasanya kita follow beberapa design principle lah. Sama ada kita nak follow satu je, contoh macam awak follow yang Nielsen and Molish ni, just follow yang tu je. Ataupun awak boleh combinekan. So yang ni kita panggil kita hybridkan lah. Sama ada awak gunakan Nielsen, awak combine dengan Schneiderman punya, awak combine dengan Norman punya. Okay, so yang tu kita hybridkan. Tapi biasanya kita akan fokus kepada satu sahaja. Okay, biasanya kalau kata awak follow yang Nielsen, boleh follow je yang Nielsen. Ada 10, so awak follow yang 10 panduan yang diberikan oleh Nielsen. Kalau awak gunakan yang Ben Schneiderman punya, awak boleh gunakan 8. Okay, Schneiderman dia bagi 8. So 8 golden rules of interface design. Dan untuk Norman dia ada 7. So 7 fundamental design principle. Dan Norman ni biasanya dia akan fokus kepada produk yang real lah. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, ni adalah tank, nampak kan? Nampak. Okay, so ni adalah tank. Okay, so ni adalah 10 usability heuristic for user interface design yang diberikan oleh Nielsen and Molish. Ada 10. Okay, yang pertama adalah visibility of system status. Maksud dia awak punya status sewaktu pergerakan awak punya sistem tu perlulah boleh dilihat. Okay, contoh dia macam kita bagi feedback, macam kata kita ada dekat mana. So dia akan keluarkan, okay, satu ni yang menunjukkan indikator bahawa kita tengah ada dekat situ kalau kita gunakan map lah. So kita tahulah status yang berlaku. Okay, contoh dia macam kalau awak buat online transfer ataupun awak tengah download sesuatu, so dia akan bagi tahu, okay, berapa minit lagi yang tinggal. Okay, itu adalah visibility of system status. Mesh between system and the real world. So awak kena meshkan. Okay, katalah macam sistem awak ni dan kebiasaannya dekat real world, itu yang cara yang kita lakukan. So dekat awak punya sistem pun perlu follow lah. Okay, apa yang sistem tu buat. User control and freedom, yang ni sangat penting. Okay, sebab user yang akan control pergerakan dia di dalam sistem. Cuma awak kena tahulah kalau kata user awak tu adalah novice user, so kebanyakan arahan yang diberikan perlulah daripada komputer. Tapi normally kalau kata awak ada user daripada ketiga-tiga kategori, awak ada novice, awak ada intermediate, awak ada expert, so benda ni perlulah diberikan. So control dan kebebasan untuk dia bergerak daripada satu site atau satu page kepada page yang lain perlulah diberikan kepada user tersebut. Okay, consistency and standard, macam
kalau kata awak gunakan button tu, awak kena gunakan design yang sama, tulisan yang sama, kedudukan pun perlu sama. Okay, consistency and standard. Error prevention perlu ada. Kenapa? Sebab kalau kata ada kesilapan, kita akan pop up kan. Contoh macam error message ataupun dialog box. Okay, contoh dia macam kalau awak tengah bekerja dekat dalam Word, awak terlupa save dan tiba-tiba awak pergi klik dekat exit button. So dia akan pop up satu error message ataupun message box menyatakan, okay, do you want to continue? Yes, no. Okay, sebab kita akan alert kan kalau ada berlaku apa-apa ralat lah yang biasanya user akan buat. Recognition rated dan recall, biasanya kita akan gunakan ikon-ikon yang mudah difahami oleh user kita supaya macam kalau kata dia tengok macam kita guna bin. Dalam komputer kita guna bin dan kita gunakan gambar yang sama, gambar tong sampah. Kenapa? Sebab kita cuba relatekan dengan real world lah. Sama juga dengan konsep yang kedua tadi. So kita cuba relate dengan real world. Kita tahu tong sampah tu sebenarnya untuk masukkan apa yang kita tak nak. Okay, sama juga dalam komputer. So bin tu merujuk kepada apa saja file yang kita tak nak, so semua akan berada dalam kita punya bin lah. Okay. Flexibility and efficiency to use, kita punya sistem ataupun kita punya software, kita punya apps perlulah fleksibel. Fleksibel maksud dia kalau kita nak buka dekat mana-mana pun boleh, dan dari segi efficiency pun dia boleh laksanakan tugas tu dengan bagus lah. Okay, aesthetic and minimalist design. Biasanya kita boleh masukkan unsur-unsur estetik. Estetik ni maksud dia kalau awak nak cantikkan awak punya sistem tu, awak boleh masukkanlah apa-apa elemen yang untuk cantikkan dia. Okay, contoh dia macam kalau real world kita tengok tombol pintu. So tombol pintu kita tengok ada yang berukir, tu adalah nilai estetik, nilai kesenian yang kita cuba masukkan. Dan kalau boleh cuba minimalkan awak punya reka bentuk. Jangan terlalu serabut dan jangan terlalu syarat lah dengan nilai-nilai estetik tu. Okay, sebab kebiasaannya kita bukan nak tengok sangat nilai estetik, tapi kita nak tengok kita lebih suka kalau design tu ringkas, tapi maksud dia tu ataupun task yang ingin dilaksanakan tu mudah untuk kita capai. Okay. Help users recognize, diagnose and recover from error. Yang ni perlu ada error message dan biasanya error message tu perlu ada ayat-ayat ataupun language yang akan guide dia. Okay? Supaya dia tak tersasar lah, dan benda ni kita akan nanti awak akan tengok dalam video berkaitan dengan error message. So biasanya kalau kita buat error message, kita tak boleh gunakan kod. Okay, contoh dia macam 0001. So orang tak tahu sebenarnya apa maksud tu. Okay, dan biasanya jangan gunakan ayat-ayat dalam error message yang untuk condemn dia ataupun untuk bagi bahasa yang dia tak tahulah. Kita gunakan jargon word. Okay, jargon word ni bahasa yang dia tak tahu. Okay, so gunakan ayat-ayat yang simple supaya user awak faham. Okay, contoh macam kalau tadilah kita tertekan button exit. Okay, jangan kata error 0001. Okay, apa-apa yang dia kena buat. So dia akan terus tulis, do you want to continue? So digunakan ayat yang memang biasa kita gunakan. So dia pun faham. Okay, dan biasanya kalau untuk error message, kita kena guide dia. Apa yang dia perlu buat kalau berlakunya error. Okay. So help user recognize, diagnose and recover from error. Dan 10, sangat penting untuk ada help and documentation. Help boleh berlaku secara online help. Okay. Contoh kalau kata dalam Word pun kita ada. Biasanya help ni kita gunakan tanda soal. So kalau ada apa-apa masalah, dia boleh klik dekat situ dan dia boleh tanyalah apa masalah dia. Okay, contoh dia macam kalau awak gunakan Word, awak tak tahu macam mana nak masukkan image. So boleh terus klik je dekat tanda soal tu dekat dalam Word tu dan kita boleh nampak lah. Okay, dan documentation ni pun sangat penting. Help tak semestinya help yang awak buat dekat situ. So kalau kata awak masukkan user manual, itu pun adalah salah satu bentuk help lah. Okay, sebab awak guide user macam mana dia nak gunakan sistem tersebut. Okay, help dan documentation sangat penting. Documentation sangat penting sebab bila awak buat satu-satu sistem,
awak perlu dokumenkan awak punya sistem supaya katalah kalau awak dah tak bekerja dekat company tersebut, orang lain yang gantikan awak tu dia tahu apa proses yang berlaku dalam sistem tu, apa coding yang awak gunakan. Okay, dan kalau ada dia punya level-level tu pun semua dia boleh detect based on awak punya documentation. Okay, documentation ni sangat penting bila awak hasilkan satu-satu sistem lah. Sama juga dengan FYP awak. Bila awak hasilkan sistem, awak akan dokumenkan dalam awak punya thesis. Kenapa? Sebab bila kita baca je thesis awak tu, kita dah tahu, okay, ni sistem awak, apa yang dia boleh buat, macam mana coding yang digunakan, okay, kalau error berlaku, apa yang akan berlaku. So, semua ni awak masukkan dalam documentation. Okay, so ini adalah 10 benda yang sangat penting untuk kita design satu sistem yang bagus lah, satu user interface yang bagus. Okay, ini adalah yang diberikan oleh Nielsen and Molish. Okay, dan kita tengok pula untuk Schneiderman. Okay, dan kalau awak perasan, setiap panduan yang diberikan tu, dia sebenarnya lebih kurang. Cuma ayat yang digunakan tu mungkin agak berbeza lah. Okay, ni adalah panduan ataupun guideline yang diberikan oleh Schneiderman. Yang pertama adalah strive for consistency. Okay, sama juga dengan Nielsen tadi. Okay, sama juga dengan Nielsen tadi, sistem awak ataupun user interface awak perlu konsisten. Okay, seek universal usability. Yang ni pun lebih kurang macam kita try adapt dia kepada real world lah, supaya dia mudah untuk faham macam mana penggunaan sistem awak. Okay, macam saya kata tadi lah, kalau kata dekat luar kita tahu tong sampah tu sebenarnya untuk kita buang apa yang kita tak nak. So dalam kita punya komputer pun biasanya ada bin. Dan bin tu pun sebenarnya merujuk kepada apa saja file yang kita tak nak, apa saja dokumen yang kita tak nak, dia akan pergi dekat bin. Okay. Offer informative feedback. Sama juga macam Nielsen tadi. Setiap satu tu awak kena bagi feedback. Kita kena tahu status yang berlaku. Okay, so contoh yang sama, contoh kalau awak buat online transfer, awak tahu apa proses yang sedang berlaku. Okay, biasanya macam kalau kata awak klik untuk transfer duit, so dalam proses dia nak buat proses transfer duit tu, awak akan nampak macam ada macam wristwatch yang tengah loading. So awak akan nampak yang okay, proses ni tengah loading. So kita tahulah status dia macam mana. Okay, sama juga kalau awak tengah install software. Bila awak install software, dia akan bagi tahu berapa minit lagi yang tinggal untuk awak install tu. Okay, ni adalah informative feedback. Okay, design dialog to yield closure. Okay, dan kalau katalah, okay, macam online transfer tu, awak dah siap. So biasanya dia akan pop up satu message yang akan tanya awak, okay, awak nak, do you want to proceed with another transfer? So maksud dia kita tahu dia akan lead kita sama ada kita nak end ataupun kita nak pergi kepada proses yang seterusnya. Okay, prevent error, sama juga dalam Nielsen pun ada sebut tentang error. Awak perlu kena pasti error dan kalau boleh elakkan error berlakulah dalam awak punya user interface. Okay, bila produk tu dah siap, kena betul-betul detect supaya tak ada error yang tertinggal lah. Okay, jangan kata nanti kita klik dekat button next, tiba-tiba dia pergi back. Okay, tu adalah error yang berlaku. Permit easy reversal of action. Okay, sama juga permit easy reversal of action ni kita kena faham yang user tu biasanya dia akan buat silap. Okay, contoh macam awak tengah type dalam Microsoft Word awak, okay, dan tiba-tiba awak tersalah. Okay, tersalah type ataupun macam awak copy kemudian awak terdelete. Okay, so awak kena sediakan satu function untuk undo. Maksud dia undo tu dia akan back kepada apa yang sebelum dia buat lah. Okay, yang ni sebenarnya adalah reversal of action. Awak bagi dia peluang untuk dia pergi balik kepada dia punya action yang sebelum ni lah.
Sebab kadang-kadang user tu akan buat silap. Dan bila contoh macam kalau awak tak buat reversal of action, katalah dia terdelete dia punya dokumen. So kalau awak tak dia buat apa-apa action, habislah dokumen dia tu. Okay? Ataupun dia tengah buat assignment dan tiba-tiba ada certain paragraph yang dia dah terdelete. Okay? Takkan nak suruh dia type semula. So tak adil lah kan. Okay? Sebab kadang-kadang action tu dia buat tanpa sedar. Okay, dan sebab tu kita sediakan reversal of action. Maksudnya dia boleh undo dan dia dapat balik apa dokumen yang dia nak lah. Okay, sama juga kalau awak buat online system. So kalau kata awak dah klik transfer, awak dah klik untuk transfer money, awak nak transferkan duit. Okay, tiba-tiba awak tersalah nombor account. Awak boleh klik cancel. Okay, kalau awak tak bagi peluang untuk klik cancel, maksud dia duit tu akan terus transfer. Okay. Dan macam kita tengok contoh My Guru pun dia ada dia ada button back. So button back tu akan membolehkan kita pergi kepada proses-proses yang sebelum tu. Okay. Keep users in control, sama juga macam Nielsen tadi, kita bagi control atau freedom kepada user. Reduce shortcut memory load. Okay, kalau boleh kita jangan bebankan kita punya user dengan terlalu banyak sangat maklumat lah. Okay? Sebab tu kita kata masukkan maklumat yang penting sahaja. Okay, kalau awak tengok sebenarnya term yang digunakan sahaja, keyword yang digunakan sahaja berbeza-beza. Tapi setiap satu author ni tetap dia panduan dia sama je. Dia akan fokus kepada error message, dia akan fokus kepada freedom and control, dia akan fokus kepada dia akan fokus kepada biasalah error, lepas tu reversal of action, freedom and control, kemudian dia nak kita punya design tu seolah-olah macam real world punya, kita adapt, dan perlu konsisten. So semua menjurus kepada benda yang sama. Okay, sama juga dengan Norman. Okay, ni adalah yang diberikan oleh Norman, discoverability. Okay, awak boleh discover sistem tu. So yang ni pun lebih kepada recognition. Kita boleh kenal satu-satu sistem tu. Okay, contoh macam remote control. Kita tengok je kita dah tahu, okay, tu adalah remote control. Dan remote control ni kita tahu dia digunakan untuk apa. Okay, contoh macam TV, remote control, aircon dan sebagainya lah. Okay, feedback. Okay, sama juga macam Nielsen and Schneiderman, proses yang berlaku di dalam sistem awak perlu user tu tahu apa status dia, dan kalau kata ada kesalahan yang diberikan, kita kena bagi maklum balas. Dan maklum balas ni biasanya kita bagi based on kepada error message lah. Dia perlu apply conceptual model. Yang ni pun lebih kepada kita try untuk jadikan kita punya design tu seolah-olah kita punya real world lah. Okay. Okay, dan kebiasaannya untuk conceptual model ni juga dia tekankan kepada freedom and control. Okay, control kita bagikan kepada user, freedom pun kita bagikan kepada user. Affordance ataupun lebih kepada perceived affordances, yang ni lebih kepada kita tengok je kita dah tahu. Okay, apa maksud kita punya icon, apa maksud kita punya button. Okay. Contoh kalau kata dekat real world, awak tengok je tombol pintu tu, okay, tanpa orang ajar pun awak dah tahu, okay, tombol pintu ni kita kena tekan dia ke bawah untuk buka. Okay, so semua orang akan buat benda yang sama sebab kita dah faham, okay, tombol pintu biasanya kita akan tekan ke bawah untuk kita nak buka lah. Tak ada orang yang dia akan tolak pintu tu ke atas untuk dia nak buka. Okay, sama juga kalau awak pergi hospital, kita ada pintu yang panjang tu, so awak tahu sebenarnya kita kena tolak, bukan kita kena tarik. Okay,
Itu adalah konsep yang kita pegang kepada affordance ataupun perceived affordances lah. Maksud dia kita tengok je, kita dah tahu macam mana nak gunakan dan sebenarnya apa fungsi produk ataupun software tersebut lah. Signifiers, dia akan bagi tahu apa action yang perlu diambil. Contoh dia macam kalau awak ada button next, so button next tu dah menunjukkan bahawa tindakan yang akan berlaku selepas tu adalah dia akan bawa awak kepada page ataupun site yang seterusnya. Mapping is the relationship between controls and the effect they have on the world. For example, the arrow buttons on the claw machine correspond to the movement of the toy grabbing mechanical arm. Yang ni pun sebenarnya adalah mapping. Dia lebih kepada, kalau konsep HCI ni, dia lebih kepada navigation lah. Kalau kata awak tekan je button sign in, so sepatutnya dia map kepada site yang pergi kepada sign in. Kalau dia pergi kepada sign up, maksud dia akan pergi kepada page yang perlukan dia untuk isi semua detail berkaitan diri dia. So itu adalah mapping. Dia akan petakan kepada tindakan yang sepatutnya. Constraint. Awak kena ambil kira kekangan-kekangan yang akan timbul. Dan yang ni pun sama juga dengan Nielsen and Schneiderman. Dia akan fokus kepada kita cuba hasilkan satu design yang paling mudah. Jangan terlalu beratkan awak punya user dengan terlalu banyak maklumat dalam satu page lah. So kalau awak faham betul-betul ketiga-tiga panduan ni sebenarnya dia merujuk kepada benda yang sama. Cuma keyword yang digunakan tu adalah berbeza-beza. Dan dalam nota ni saya cuba combinekan semua dan awak boleh tengoklah. Dia akan menjurus kepada benda yang sama. Ada apa-apa tak nak tanya saya setakat ni? Swimming, Syahira, Izzah, ada apa-apa nak tanya saya? Tak ada, Doktor. Tak ada. Lutfi okey? Okey, Doktor. Okey. So, clear tak ada apa nak tanya? So untuk lebih jelas, kita pergi kepada setiap satu lah. Ni sebenarnya yang perlu awak masukkan. Most of the principle are applicable to any interactive system. Kalau awak tengok mana-mana guideline ataupun panduan yang diberikan tu, kalau kata awak nak gunakan 3 yang di atas pun boleh. Salah satu daripada 3 yang di atas, ataupun awak ada lagi panduan lain daripada author ataupun researcher yang lain, awak boleh gunakan. Tak semestinya awak stick kepada Nielsen and Molish, Schneiderman dengan Norman. Tak semestinya lah. Awak boleh juga untuk adapt ataupun adopt mana-mana model yang lain. Biasanya traditional GUI environment such as desktop and mobile app, website, yang ni adalah yang tradisional lah, dan kita juga ada yang non-GUI interface seperti dia akan detect kita punya voice ataupun speech recognition, so based on natural language. Yang mana yang tradisional ni maksud dia awak nampak dia punya screen tu lah. Contoh dia macam kalau awak gunakan desktop, awak nampak awak punya screen desktop tu. Kalau awak gunakan mobile app, so awak tengok dekat handphone awak, so awak nampak software tu ataupun apps tu di screen awak lah. Benda yang kita nampak, so yang ni kita panggil traditional GUI environment. Maksud dia awak nampak dia punya user interface, itulah graphical user interface tu. Tapi kalau awak tak nampak, tapi contoh dia awak cuma dengar suara. So yang ni adalah dia awak tak nampak dia punya interface, tapi still awak boleh bercakap ataupun awak boleh berinteraksi. Contoh dia macam robot. Awak berinteraksi dengan robot, awak tak nampak pun screen dekat robot tersebut. Yang awak nampak adalah sketur robot. Tapi awak still boleh berinteraksi dengan robot tersebut dan robot tu boleh bagi feedback ataupun berinteraksi semula dengan awak berdasarkan kepada awak punya percakapan. Yang ni kita tak nampak dia punya interface.
tapi still kita boleh interact dengan komputer ataupun dengan mesin tersebut. Okay, yang ni yang kita panggil sebagai non-GUI interface. Okay, biasanya dalam user interface, kita bagi kebebasan. Yang penting sekali adalah freedom dan control kita bagi kepada user. So, place users in control of the interface. Okay, dan biasanya interaksi tu kita kena bagi interaksi yang paling mudah dan paling selesa kepada user kita lah. So, make it comfortable to interact with the product. Elakkan terlalu banyak maklumat yang perlukan user awak tu berfikir. Okay, awak masukkan maklumat, awak masukkan gambar, awak masukkan hyperlink, awak masukkan button, semua benda awak masukkan dalam satu page awak tu. Okay, satu screen awak. Tak bagus lah sebab user awak kena berfikir terlalu banyak. Oh, yang ni untuk apa? Yang ni untuk apa? Ni untuk apa? Kenapa dia kena ada kat sini? Kenapa dia kena ada kat sini? So, benda tu akan melibatkan kognitif user awak dan biasanya kalau awak sendiri, awak kena gunakan satu sistem dan sistem tu perlukan awak terlalu banyak fikir. Ni untuk apa? Ni untuk apa? Lepas ni akan jadi apa? So, biasanya kita akan tinggal je sistem tu. Okay, kita tak akan gunakan pun. Sebab normally kita akan gunakan benda yang mudah. Okay, benda yang tak perlukan banyak step dan biasanya kalau kata 2-3 step pun dah boleh habis. Okay, biasanya tu yang kita akan gunakan lah. Okay. Contoh dia macam saya sendiri, saya dah try buat online transfer. Saya gunakan CIMB, saya gunakan Maybank, Maybank to you, saya gunakan CIMB Click dan saya juga bezakanlah dengan Bank Islam yang .biz tu. Dan saya rasa yang paling saya suka guna adalah Maybank. Okay, sebab Maybank ni dia punya proses lebih mudah compare dengan Bank Islam dan juga CIMB Click. Okay, dan bila kita rasa Maybank ni lebih mudah, so memang apa-apa saja online transaction saya akan buat, saya akan pergi kepada Maybank. Okay, saya sanggup transfer duit saya daripada Bank Islam pergi kepada Maybank sebab dia punya proses lebih mudah. Okay, tu yang kita kata bila kita berjaya reduce cognitive load tu, okay, dia akan lebih mudahkan kita punya user dan user kita akan kekal gunakan kita punya sistem lah. Okay, dan make user interface consistent. User interface awak perlu konsisten, penggunaan button, kedudukan, warna, semua tu perlu konsisten. Okay, penggunaan teks juga diambil kira awak kena make sure yang teks awak tu pun konsisten. Okay, so ni adalah yang biasanya lah yang kita highlight. Dan kalau tengok tadi dalam Nielsen, dalam Schneiderman dan Norman pun ditekankan benda ni. Okay, freedom and control, comfortable to interact. Maksud dia macam kalau dia buat salah, awak akan guide, awak akan bagi feedback. Dia tahu status awak punya sistem. Kalau kata dia tersalah action, so awak bagi reversal untuk dia back kepada action yang sebelum tu. Okay, reduce cognitive load, kita cuba kurangkan user daripada terlalu banyak berfikir dan perlu pastikan yang user interface awak adalah konsisten. Okay, ni adalah yang saya dah pecahkan supaya awak nampak. Okay, untuk Nielsen and Molish, kita ada visibility of the system, match between system and the real world, user control and freedom, consistency and standard, error prevention, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help users recognize, diagnose and recover from errors, help and documentation. Okay, untuk Schneiderman, strive for consistency, okay, offer informative feedback, design dialogues to yield closure, prevent errors, permit easy reversal of action, keep users in control, reduce shortcut memory load. Okay, untuk Norman, discoverability, feedback, conceptual model, affordance, signifiers, mapping, constraint. Okay, kalau tengok semua ni, sebenarnya dia dah rumuskan dan sebenarnya dia merujuk kepada sinilah. Okay, kepada user interface design principle yang asas. Okay, dan konsep dia dipecahkanlah ikut kepada apa kefahaman dia punya author tersebut. Okay, kalau tengok sama je, konsistensi, dekat sini pun ada sebut konsistensi. Okay, kat sini pun sebenarnya conceptual model ni merujuk kepada konsistensi. Okay,
Okay, match between system and the real world. Dekat sini seek universal usability. Okay, kat sini discoverability. Okay, dia punya konsep tu sama. Cuma dia punya keyword dia je berbeza-beza lah. Okay, dan ada yang cuba ringkaskan, ada yang cuba spesifikkan satu persatu. Okay, dan kalau awak tengok yang Nielsen ni dia spesifikkan lah satu persatu. Okay, kita pergi kepada satu persatu. Okay, place users in control of the interface. So yang ni kita pergi kepada control dan juga freedom. Biasanya satu-satu user interface yang baik, dia akan bagi control ataupun freedom tu kepada kita punya user. Okay, dan biasanya bila kita bagi control atau freedom kepada kita punya user tu akan belajar dengan lebih cepat dan biasanya dia akan cepat untuk master lah perisian yang kita bagi tu. Okay, dan satu lagi kita kena faham lah yang kita kena bagi action untuk dia balik kepada tindakan dia yang sebelum ni. Okay, make action reversible. So be forgiving. Kita kena maafkan lah kalau ada user kita buat salah, so kita assume macam okay, jangan kita bagi dia untuk dia back kepada action yang seterusnya. Okay, contoh macam dekat sini, dia dah tertekan delete. So kalau kita tak bagi action untuk dia reverse semula, memang delete lah dia punya file. So kita pop upkan satu error message. So conversation move to trash, undo. Okay, so kalau dia klik undo, maksud dia boleh back kepada action yang sebelum tu. Okay, sama juga dalam Microsoft Word. Awak nampak button undo, maksud dia awak boleh back kepada action yang sebelum tu. So awak kena make action reversible. Okay, awak boleh reverse kan action awak. Create an easy to navigate interface. Biasanya kita bagi visual cues. So clue lah yang kita bagikan. Contoh dia macam user awak tahu, okay, where I am, how did I get to this screen, dan dia boleh predict apa yang akan berlaku. Okay, what do I need to press in order to do my task, what is this button for. Okay, dia boleh predict. Konsep dia kalau kat sini, okay, kalau dia nak tahu where I am, how did I get this screen, okay, awak jadikan macam ni. So kalau dia nak check out, dia tahu, okay, sekarang ni dia berada dalam fasa apa. Okay, dalam tahap mana? Dia dah delivery, confirmation, payment. So sekarang ni dia dekat bahagian payment. Okay, dia tahu status dia berada sekarang. Okay, dan dia tahu sebenarnya status sistem tersebut. Okay, dan kat sini, how did I get to this screen? Okay, sebab dia dah buat confirmation. So bila dah confirm, memang dia akan pergi kepada payment. So dia dah dapat jawapan. Okay, dekat sini. What do I need to press in order to do my task? So bila dia dah pergi kepada payment, okay, dia tahu apa yang dia kena buat selepas tu. Bila payment, sama ada dia nak pilih bayar secara PayPal ataupun dia nak gunakan Visa. Okay, dan what is this button for? So kalau kata kat sini, next step. So dia dah tahu dah, dia dah boleh predict. Okay, next step ni maksud dia bila dia dah key in dia punya maklumat, dia tekan je next step, dia tahu payment dah berlaku dan kemudian akan finish lah dia punya proses transaksi tu ataupun proses checkout dia. Okay, ni adalah penting di mana awak hasilkan satu user interface yang senang untuk kita nak navigate. Okay, kita nak tahu dia punya status, kita nak tahu apa proses yang akan berlaku seterusnya. Okay, dan awak kena provide informative feedback. Okay, kalau kata ada apa-apa yang berlaku, awak kena bagikan feedback lah. Okay, dan feedback ni adalah biasanya dia berkaitan dengan tindakan yang awak buat tersebut. Dan feedback ni perlu jelas dan dia perlu clear. Okay, contoh, when user interact with an interactive object such as button, it's essential to provide some indication that an action has been acknowledged. As simple as a button changing color when pressed, the change notify the user of the interaction. Dan kenapa feedback ni sangat penting? Lack of such feedback forces users to double check to see if their intended action have been performed. Okay, contoh dia macam paling simple. Awak klik je button dan button tu bertukar warna. So user tahu, okay, proses tu dah berlaku. Katalah kalau awak tak, macam contoh awak tak ubah warna ataupun macam kita ambil masa lama untuk load. So
So user tu akan terus tekan dekat button tu. So contoh macam awak pergi dekat button next dan tiba-tiba sistem awak hang, dia lambat. User akan terus tekan dekat button next tersebut. Tapi kalau kata dia tekan je kat button next, awak dah ubah warna. So daripada warna hijau jadi warna biru. Okay, user dah tahu dah proses tu dah berlaku. Walaupun lepas tu dia load lama ataupun sistem awak hang ke, dia dah tahu proses tu dah berlaku lah. Okay. So ini adalah contoh lah. Okay, bila awak klik je submit button. Okay, daripada button submit tu dia dah tukar warna. Okay, dia buat proses untuk loading dan dia tukar kepada bentuk tanda right tu, tanda error yang betul tu, menunjukkan bahawa proses tu berlaku. Okay, ni adalah contoh lah. Okay, dia bagi dalam bentuk animation supaya awak klik. Okay, contoh bila user dah klik daripada submit putih, bila dia dah klik je, so dia akan tukar warna hijau dan dia akan buat proses loading. Okay, dan kemudian bila action tu dah berlaku, so dia akan tandakan right. Okay, tandakan betul. So user dah alert, okay, proses tu berlaku. Place user control of the interface, yang ni ni pun adalah contoh yang kita boleh bagi untuk tindakan dia. Contoh dia, bila dia tengah fill up dia punya password, okay, biasanya user interface yang bagus, dia akan bagi tahu, okay, sama ada password tu sesuai tak dengan requirement yang dia nak tu. Okay, contoh dia macam kalau kata dia nak 8, dia punya aksara tu kena ada 8. So dia akan bagi tahulah ada 8 aksara. Okay. Dan kalau katalah dia punya password yang user tu masukkan tu tak sesuai ataupun lemah, yang akan pergi kepada security issue lah. Okay. Dan mudah untuk orang gunakan, okay, orang teka, okay, dia akan bagi tahu dekat sini. Okay, weak. Maksud dia password awak tu lemah lah. Okay, dan kalau kata password awak okay, biasanya dia akan kata strong. Dan biasanya dia akan bagi tahu, okay, bila kesalahan tu berlaku, dia akan bagi feedback. Okay, must contain your name or email. Okay, at least 8 characters, contain a symbol of a number. So kalau kata weak ni mungkin dia masukkan yang satu je. So dia kena tengok pula yang kedua, yang ketiga. So kalau kata dia dah fulfill semua ni, so password dia akan jadi strong. So ni adalah cara ataupun feedback dia cuba guide user supaya user follow apa yang dia nak. Okay. Okay, selain daripada button yang kita buat perubahan warna untuk ni lah, untuk provide informative feedback ni, okay, selain daripada button yang bertukar warna, kita juga boleh bagi feedback dalam bentuk teks dan biasanya kita akan highlight lah warna benda yang dia dah fulfill, kita akan highlight dengan warna lain. Yang dia belum fulfill tu kita akan biar dia dalam warna yang gelap. Okay. So nanti bila kata dia tak follow, so dia dah tahu okay, yang ni yang dia kena ikut, dia kena ada 8. Lepas tu dia kena ada content simbol ni. So bila dia dah fulfill benda ni, semua akan jadi hijau lah dan user tu pun akan tahu okay, dia punya strong, dia punya password adalah strong based on kepada ni lah yang kita bagi. Okay, definition yang kita bagi dekat sini. Kita kena kita kena tunjukkan visibility ataupun status sistem kita. Contoh dia macam awak tengah upload something dan bila awak upload, contoh awak upload kepada Dropbox, dan awak tahu berapa lama lagi masa yang akan diambil untuk awak nak siapkan proses down upload tersebut. Okay, so kita bagi visibility. User tahu, user nampak apa status kita punya sistem. Okay, dan kita juga kena sesuaikan kita punya interface based on kepada semua kategori user kita. Dan kita tahu bahawa setiap user kita ni sama ada novice, intermediate ataupun expert, dia ada skill ataupun kemahiran yang berbeza-beza. Okay? Sebab tu penting untuk kita hasilkan satu sistem yang boleh kita adapt dengan semua kategori user kita lah. Okay, dan panduan yang diberikan, dia kata don't sacrifice expert user for an easy to use interface for novice or casual user. Okay, jangan sebab awak terlalu nak mudahkan untuk novice supaya dia boleh guna,
awak abaikan awak punya expert user. So bila expert user nak guna sistem awak, dia akan rasa macam sistem awak tu sangat bosan. Okay? Sangat susah untuk digunakan. Sebab tu awak kena setarakan awak punya sistem tu supaya boleh digunakan oleh semua user. Okay, try to design for the needs of a diverse set of users, so it doesn't matter if your user is an expert or a newbie. Adding features like tutorial and explanation is extremely helpful for novice user. Just make sure that experienced user are able to skip this part. Okay, katalah kalau awak buat juga, contoh awak nak buat tutorial atau awak nak buat explanation. Okay, contoh dia macam dalam kios awak. Okay, ada kawan-kawan awak tanya, okay, saya nak buat game untuk newbie ataupun untuk kanak-kanak, untuk novice lah. Okay, tapi kita ada, awak kena tahu yang kita ada expert dalam tu. So macam mana kita nak setarakan, awak boleh masukkan game tapi sediakan button skip. Maksud dia kalau dia tak nak gunakan, dia boleh skip. Awak jangan paksa dia untuk gunakan juga. Okay, so bila ada button skip, awak dah bagi freedom atau awak dah bagi control dekat user awak lah. Okay, once users are familiar with the product, they will look for shortcut to speed up commonly used action. You should provide fast path for experienced user by enabling them to use shortcut. Okay, dan kalau kata biasanya untuk expert dia sukakan shortcut, dan biasanya untuk benda-benda yang selalu dia gunakan, dia akan gunakan shortcut. Okay, contoh dia macam dia dah biasa gunakan keyboard. Mungkin untuk novice dia akan pergi copy, lepas tu paste. Tapi kalau untuk kita punya expert, biasanya dia gunakan je Ctrl C, Ctrl V, Ctrl A. So benda tu adalah shortcut yang biasa kita gunakan. Okay, sebab tu awak kena sediakan dua-dua untuk novice dan juga untuk kita punya expert lah. Okay, ni adalah konsep yang kita gunakan. Contoh macam new window untuk kita punya newbie ataupun novice, untuk beginners. Okay, biasanya kita akan bagi dalam teks lah, dalam teks yang dituliskan dengan perkataan yang jelas. Okay, open file, open location. Tapi untuk kita punya expert yang sukakan shortcut, biasanya kita akan bagi shortcut di sebelah. So sama ada ni adalah untuk kita punya novice dan intermediate, dan ni adalah untuk kita punya expert. So kalau awak tengok, awak dah setarakan awak punya interface kepada ketiga-tiga kategori. Awak fokus kepada novice, awak fokus kepada intermediate dengan cara awak gunakan teks, dan teks awak ditulis dengan jelas apa function ataupun action yang akan berlaku. Dan untuk expert, awak dah fokus yang sebelah kanan. Okay, awak bagikan dia shortcut dan dia boleh gunakan shortcut dekat dia punya keyboard untuk dia cepatkan proses lah. Okay, okay, awak juga kena eliminate ataupun awak cuba buangkan elemen-elemen yang tak membantu awak punya user. Okay, contoh dia yang kita guna dekat IA Writer app ni, dia cuba untuk eliminate apa saja elemen yang tak diperlukan dan dia cuba fokus kepada apa yang diperlukan oleh dia punya user. So a good example of an app that follows the less is more. Okay, awak kena faham less is more. So dia cuba untuk kurangkan, sebab kadang-kadang sebenarnya bila awak ringkaskan awak punya interface tu, sebenarnya yang tu lah yang lebih bagus. Okay, untuk IA Writer ni, dia cuba avoid overloading the interface with content or features. Dia cuba kurangkan atau reduce terlalu banyak maklumat dalam dia punya interface. Kalau awak tengok dekat sini, dia apply untuk clean typing sheet, okay, with no distraction. Dan it allow user to focus on what they are writing and hides everything else. Okay, kalau awak tengok dekat sini, sebenarnya dia tengah type, tapi dia cuma fokus kepada apa yang dia tengah type sahaja. Okay, dalam perenggan tu. Dan untuk yang lain-lain ni, dia kelabukan. So, bila dia kelabukan dan dia highlight kepada yang tengah type saja, so user akan fokus kepada yang tu lah. Okay, ni adalah konsep yang diamalkan oleh IA Writer. Dan kita pun sepatutnya cuba buat macam ni. Okay, dan kalau awak tengok dalam bab interaction style, sebenarnya kita IA Writer ni dia guna konsep fish eye.
Okay, kalau awak tengok mata ikan, dia akan tengok benda yang ada dekat dia sahaja. So benda yang tak ada dekat dia tu, dia akan nampak benda tu kecil. Okay, tu konsep fish eye lah. Okay, dan IA writer ni pun digunakan konsep fish eye. Okay, don't ask users for data they have already entered. Okay, jangan minta data daripada user kalau kata kita boleh automatic calculate, okay, daripada data yang dia berikan tu. Contoh dia, macam awak dah minta dia masukkan dia punya tarikh lahir, okay, date of birth. Dan kemudian awak nak tahu dia punya umur. So tak perlulah user tu nak masukkan dia punya umur. Sebab awak boleh auto calculate daripada date of birth yang dia beri. So daripada date of birth tu awak dah boleh automatic terus masukkan atau input dia punya umur. Okay. So kena ingat jangan minta maklumat yang sebelum ni user dah masukkan dan sebenarnya daripada maklumat yang user masukkan tu kita dah boleh generate untuk maklumat lain lah. Okay. Okay, salah satu lagi contoh yang kita boleh masukkan dekat sini. Okay, contoh dia kita minta dia masukkan postcode. So contoh dia dah masukkan postcode 35900. So kita tahu 35900 ni sebenarnya dia merujuk kepada postcode di Tanjung Malim. Okay, Tanjung Malim Perak. So awak boleh automatic once dia dah masukkan dia punya postcode, automatic dekat dia punya tempat dan dia punya state akan automatic detect. Okay, itu pun adalah contoh yang mana kita tak perlukan user kita untuk masukkan data berulang kali. Okay. Avoid jargon and system oriented term. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang user awak tak faham. Kalau boleh gunakan bahasa yang biasanya semua orang faham lah. Okay, dan jangan juga gunakan term-term yang berorientasikan sistem. Okay, yang terlalu teknikal sampai katalah orang daripada field lain pun tak faham. Okay, mungkin bagi kita yang dalam bidang IT ni kita faham term teknikal. Tapi kita kena tahu bahawa user kita adalah pelbagai. Dan dia punya knowledge pun adalah pelbagai. Dia punya kemahiran pun adalah pelbagai. So awak kena gunakan bahasa yang mudah untuk dia faham dan mudah untuk dibaca. Okay, so mudah dibaca, mudah difahami. Biasanya kita punya sistem perlu bercakap ataupun menggunakan bahasa yang digunakan oleh user lah, bahasa yang kebiasaannya digunakan oleh user dalam bentuk perkataan, words, phrases and also concept familiar to the user. Okay, instead of using the jargon or system oriented terms. Okay, contoh dia macam dekat sini. User memang biasa je dengan perkataan buy, rent, sell. Jadi untuk rumah lah. Okay, janganlah awak pergi gunakan bahasa yang awak nak macam nampak sistem awak lain daripada orang lain. Okay, so awak gunakan rules, migrate, fly. Benda ni mungkin sesetengah orang je faham. Mungkin orang dalam bidang hartanah ni faham lah. Tapi kalau kata saya yang bukan dalam bidang hartanah, apa ni? Migrate tu apa? Fly tu apa? So maksud dia macam migrate ni betul lah kita pindah. So bila kita pindah, kita akan sewakan rumah kita. Tapi benda tu terlalu complicated untuk user awak fikir. So kenapa awak nak biar dia fikir sampai macam tu kan? Daripada awak biarkan user awak fikir, so konsep akan balik kepada tadi. Jangan bebankan user awak dengan kognitif yang dia kena fikir terlalu banyak. Okay, guna je bahasa yang dia mudah faham. Rent, okay, dia faham, tak payah pun dia nak fikir. Dia pergi je buy, rent, sell. Okay, dia dah faham benda tu untuk apa. Okay, so avoid jargon and system oriented terms. Okay, apply Fitts law to interactive element. So Fitts law ni sebenarnya dia menekankan kepada masa yang awak perlukan untuk awak nak capai target awak ataupun function awak. Okay, dan kebiasaannya Fitts law ni dia ada bagi ukuran lah yang kita kena
tentukan. So daripada jarak kita punya target, okay, dia punya distance dengan pergerakan tangan tu lah. Dan biasanya macam ni, kalau kita tengok kebiasaannya jari kita besar kan, kita dah tahu jari kita tu besar. So kita tak boleh hasilkan button yang kecil. Okay, kita kena hasilkan button yang lebih besar daripada jari kita. So nanti tak perlulah user kita tu betul-betul kena point dekat kita punya button. So at least macam dia just tap je dekat situ, okay, dah dapat kita punya action tu. So pengukuran kita punya button pun perlu based on kepada kita punya jari lah. Okay, dan kedudukan setiap button tu pun macam antara cancel dengan save tu pun awak kena ambil kira jarak antara button tu. Dia bukan simply awak letak, okay saya nak letak dekat sikit, saya nak letak jauh sikit. Tak. Sebenarnya based on fit law, dia ada jarak yang kita kena ambil kira. Okay. Okay, awak perlu hasilkan interface yang boleh dicapai dengan mudah. Okay, dan gunakan real metaphor. Metaphor ni maksud dia metafora yang awak gunakan tu dia perlu sama dengan real world. Kalau kata dekat real world kita gunakan tong sampah, okay, untuk kita kata kita nak buang sampah atau apa yang kita tak nak. So dalam kita punya komputer pun tong sampah tu perlu merujuk kepada apa file ataupun dokumen yang kita tak nak. Okay, itu adalah metafor. Kita gunakan metafor atau metafora yang sama dengan real world punya lah. Okay, contoh macam kalau kata kita buat sistem dan sistem tu perlu untuk user tu masukkan maklumat kredit kad dia. Okay, dan kita kena rujuk kredit kad tu, awak janganlah pergi lukis. Awak ambil je gambar kredit kad yang betul, so awak letak kat situ. So kita faham yang konsep dia adalah samalah dengan metafora dia nak masukkan detail kredit kad, sama je dengan konsep yang kita gunakan dekat luar lah. Okay. Sama juga macam saya bagi tahu awak, kalau kata untuk yang awak nak buat kios awak adalah untuk recycle. Okay. Awak nak ada background. So background awak tu dia perlu berkaitan dengan benda-benda recycle. Okay, metafora dia tu kena berkaitan dengan recycle lah. Tak boleh lah awak nak buat tentang recycle, tiba-tiba awak pergi letak dia punya background gambar hutan. Okay, mungkin bagi setengah orang dia nampak okay, hutan ni bila kita recycle kita boleh selamatkan hutan. Tapi bagi sesetengah orang, so dia tak faham sebenarnya apa connection recycle dengan hutan. So contoh macam saya tanya anak saya yang umur 5 tahun. Kalau kita tak buang botol merata-rata, apa akan jadi? So dia tak boleh relate pun sebenarnya buang botol tu dengan kita selamatkan alam. Dia tak boleh relate. Okay, sebab tu awak kena tahu siapa user awak dan metafor yang awak gunakan tu pun perlulah berkaitan lah, okay, dengan kita punya user, kategori user kita. So engineer for error, error sangat penting. Awak kena hasilkan satu error yang bagus, yang orang boleh faham. Kenapa? Sebab bad error handling paired with useless error message. Dahlah awak tak betul-betul handle awak punya error. Kemudian awak tak masukkan pula message untuk support apa error yang berlaku. Dia akan menyebabkan frustration and lead them to abandon your app. Okay? Biasanya kalau kita tak bagi feedback atau kita tak support dengan error message dan terlalu banyak message dalam error dalam kita punya apps ataupun interface ataupun kita punya sistem, user takkan guna kita punya sistem lah. Dan untuk awak nak hasilkan satu error message yang bagus, biasanya kita kena craft ataupun kita kena design error message kita tu dengan ayat-ayat yang mudah dan mudah dibaca, mudah dipahami oleh kita punya user. Okay. Contoh dia adalah Gmail. Gmail prompts you when you forget to insert an attachment. Okay, contoh dekat sini. Awak gunakan Gmail awak. Okay, dan kemudian awak nak hantar email. Dan bila awak nak hantar email, sebenarnya awak tulis see attach the file.
Okay, awak tulis awak sebenarnya nak masukkan attachment tapi awak lupa nak masukkan awak punya attachment. So kalau kata dia tak keluarkan dia punya error message ni, awak dah buat satu kesalahan lah sebab awak attach file dan kemudian awak lupa nak buat attachment. Proses tu akan jadi redundant. Awak kena ulang balik, awak kena buat semula. Okay, so kat sini dia dah terus je supaya awak tak buat kesalahan. It seems like you forgot to attach a file. So dia dah bagi dan ayat yang kalau awak tengok ayat yang digunakan tu sangat mudah. Sangat mudah dibaca, sangat mudah difahami. Okay, dan dia gunakan bahasa yang memang bahasa English yang memang biasa kita gunakan lah. Okay, oh nampaknya awak terlupa nak attach atau lampirkan file. You wrote C attached in your message but there are no file attached. Send anyway. So dia akan tanya. Okay, sama ada memang kita nak send terus ataupun kita nak cancel. Okay, kenapa dia tanya benda tu? Sebab dia detect ada perkataan C attached. So bila C attached, dia assume akan ada attachment. Okay, ni adalah error message yang sangat bagus. Okay, sebab satu, dia detect apa error yang berlaku kat sini. Okay, error yang berlaku adalah dia tak attach file. Dan kedua, dia bagi solution. Okay, contoh macam dia kata kita dah tulis C attach. So sepatutnya memang kena ada lah attach file tu. Dia bagi solution. Error message yang bagus adalah dia dapat detect, dia bagi tahu user apa error yang berlaku dan dia bagi solution kepada penyelesaian atau solution penyelesaian kepada error tersebut. Okay, itu adalah error message yang bagus. So kita juga kena protect a user word supaya dia tak hilang data-data ataupun kerja-kerja yang dia sedang lakukan. Kita boleh tadilah contoh macam ni, konsep di atas. So kita cuba alertkan dia dengan error message ataupun kita boleh bagi sistem error. Contoh dia macam kalau dia ada masalah dengan internet connection pun, so kita boleh pop upkan error message. Dan katalah kalau ada apa-apa yang berlaku pun yang tak dapat dielakkan pun, so macam tadilah kita bagi untuk reversal, benda ni kena ada. Okay, sebab kita cuba nak protect kita punya user work. Reduce cognitive load. Okay, cuba elakkan daripada terlalu banyak awak bebankan awak punya user untuk berfikir. Chunking for sequences of information or action. Okay, in 1956, psychologist George Miller introduced the world to the theory of chunking. Okay, dia cuba groupkan lah sebenarnya. The human working memory can handle 7 plus or minus 2 chunk of information while we are processing information. So this rule can be used when organizing and grouping items together. So yang ni awak kena faham dia dah buat, dia dah seorang psikologis. Okay, Miller ni, dia dah kaji. Dia kata kalau awak nak groupkan atau awak nak buat chunking ataupun awak nak buat sequences, sebenarnya kita punya memory ni, dia cuma boleh handle 7 plus or minus 7 je. Okay, lebih kurang 7 je. 2 chunk, 7 plus or minus 2 chunk of information while we are processing information. Okay, yang paling banyak lah yang kita boleh masukkan dalam kita punya grouping adalah 2. Okay, dia nasihatkan kita masukkan 2 lah. Dan paling banyak biasanya kita boleh masukkan 7. Tapi kalau boleh 2, 3 tu pun dah okey lah. Maksud dia awak groupkan tu jangan terlalu banyak grouping yang awak buat lah. Jangan awak load awak punya screen tu dengan 9 grouping ke ataupun 9 kategori yang awak nak. Okay, contoh dia macam awak buat nota, awak buat latihan, awak buat game, awak buat tutorial, kemudian awak buat pengukuhan, awak buat lagi macam-macam lah dalam tu dan awak groupkan tu lebih daripada yang sepatutnya. Okay. Dan ni pun adalah konsep yang diberikan based on kepada chunking ni juga. Okay, biasanya kalau awak cuba untuk buat masukkan nombor telefon. Kalau biasanya kalau kita tak nak ada sengkang, kita tak nak ada yang simbol sengkang tu, kita akan buat supaya ada spacing atau ada daripada spacing tu akan berlaku chunking lah ataupun kategori.
Yang ni yang dicadangkan oleh Miller tadilah. Okay, jangan terlalu banyak kategori dalam satu awak punya chunking tu lah. Okay, contoh macam kat sini, kalau awak masukkan kat sini 165023889115 ni tanpa ada jarak apa-apa, ada kemungkinan akan berlaku error. Okay, mungkin user awak tertinggal satu nombor ataupun mungkin dia tersalah masukkan nombor, dia tak perasan. Okay, sebab tu konsep yang kita cuba adalah broken dia kepada smaller pieces. Okay, sama juga macam task analysis yang kita buat lah. Kita cuba pecahkan dia kepada smaller pieces. Kita cuba pecahkan, so kita ada satu group kat sini atau satu chunk. Dan yang kedua, sebab kita nak bezakan, kita masukkan kurungan. Okay, dan kemudian kita buat spacing sebab kita nak jadikan dia kategori. So 1, 2, kita ada 2, 3, 8, 8, 9, 1, 5. Yang ni kita nak jadikan dia sebagai satu kategori. Okay, 2, 3, 8, 8, 9, 1, 5. Tapi kita tak nak combine. Sebab bila kita combine nanti orang susah nak faham. So awak masukkan simbol ni lah, tanda sempang ni. Okay, so dia akan jadi satu kategori. Okay, ataupun kalau tak nak, awak still boleh, kalau nak standardize kan atau nak consistent kan, awak boleh gunakan kurungan. So 1, kurungan 650, lepas tu kurungan lagi 238, kurungan lagi 89, kurungan lagi 15. Tapi kalau awak tengok, kalau awak buat kurungan tadi, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 kategori. Sebab tu dia cuba nak kurangkan dia punya kategori tu, so dia gunakan simbol ni. Okay, dia bergantunglah kepada macam mana awak cuba nak design. Okay, cuma faham bahawa kategori kalau awak buat grouping, dia tak boleh lebih daripada 7. Okay, dan paling elok adalah 2. Reduce the number of action required to complete a task. Yang ni pun awak kena faham, ada konsep yang kita panggil sebagai 3-click rule. Okay, which suggests the user of a product should be able to find any information with no more than 3 mouse click. Okay, kena faham biasanya untuk kita nak mudahkan user, kita kena amalkan yang 3-click rule tu. Maksud dia cuma perlu klik dia punya mouse tu 3 kali dan proses tu dah complete. Okay, janganlah macam katalah kalau awak buat sistem, okay, dia kena masukkan dia punya username, dia kena masukkan dia punya password, dia tekan button sign in, so tu dah sekali dia klik. Okay, lepas tu dia pergi yang page yang kedua. So page yang kedua katalah okay, dia nak download assignment, so dia pergi dekat assignment, so tu dah 2 klik. Okay, dan kemudian dia pergi dekat download, so tu dah 3 klik. Okay, so bila proses tu melibatkan 3-click rule, baguslah awak punya sistem. So kalau awak tengok konsep My Guru, dia apply juga untuk 3-click rule lah. Awak sign in, awak boleh pergi dekat bahagian yang awak nak. Contoh macam awak pergi dekat assignment, awak boleh download. So 3-click rule. Dengan hanya 3 kali je awak klik awak punya mouse tu, awak dah dapat apa yang awak nak. Okay. Recognition over recall, biasanya kita gunakan icon ataupun gambar ke ataupun button, apa-apa yang awak gunakan dia perlu relate dengan real world lah. Sebab daripada real world tu nanti kita punya brain tu tak perlu nak proses sebab kita dah tahu okay, benda ni sebenarnya untuk apa. Okay. Contoh dekat sini, okay, kita gunakan mikrofon, so orang dah faham simbol ni adalah untuk mikrofon. Dan bila awak gunakan slash tu maksud dia sama ada awak nak mute ataupun awak tak nak unmute. Kan dia lah mute atau unmute. Sama juga dengan video, sama ada awak nak show ataupun awak tak nak tunjukkan. Okay, dan simbol ni kalau awak tengok semua orang faham simbol ni adalah untuk network. Okay, dan simbol ni adalah untuk setting. Dan simbol telefon ni biasanya semua orang tahu dia adalah untuk call. Benda ni kita gunakan benda yang similar to real world. Memang sama dengan kita punya real world. Konsep pun sama dengan kita punya real world. So bila kita tengok, kita punya user akan recognize. Dia lebih mudah untuk dia nak recognize daripada dia nak kena ingat dan dia nak kena recall. Okay.
So yang ni pun konsep dia adalah sama, kita nak cuba reduce cognitive load dalam kita punya dalam kalangan kita punya user. Promote visual clarity. Okay, avoid presenting too much information at one time on the screen. This result in visual clutter. Okay, jangan terlalu overload awak punya screen dengan terlalu banyak maklumat. Remember the principle form follows function. Make things look like they work. Okay, form follow function. Dan sama juga tadi, konsep less is more. Okay, kena follow. Apply the general principle of content organization such as grouping similar item together, numbering item and using heading and prompt text. Okay, so kalau nak buat grouping tadi, kena ikut apa yang Miller kata tu. Okay, tak boleh lebih daripada 7. Okay, dan kena juga tengok konsep yang kita tengok tadi lah, 3 mouse click. Okay, semua tu awak kena ingat. Visual consistency, consistent sangat penting, consistency sangat penting dalam awak punya interface. Contoh dia, kalau awak guna submit button warna biru, so janganlah pergi dekat page yang seterusnya awak gunakan warna hijau. Sebab avoid using different style for element on different page of the site. Okay, sebenarnya maksud sama, tapi kenapa awak pergi ubah warna dia? Okay, so user akan confuse, apa beza button submit ni dengan button submit ni? Sedangkan function dia sama je, submit. Okay, jangan overload lah awak punya user. Jangan overload user awak dengan ni lah cognitive load ni yang dia kena fikir. Okay, user should not have to wonder whether a transform button like this example means the same thing. Okay, so dia kena fikir, adakah dia sama? Kenapa warna dia berbeza? Sedangkan function dia sama, kenapa dia tak jadikan sama? So benda-benda ni akan buatkan awak punya user tu berfikir. Okay, kita rujuk kepada ni lah functional consistency. So setiap function tu perlu sama. Jangan confusekan awak punya user. So kena follow kepada principle of least surprise. Okay, jangan terlalu banyak awak nak bagi surprise kat user awak lah. So biar user awak tu betul-betul faham. Okay, kalau submit button, biarlah warna tu. So dia tak perlu nak terlalu berfikir. Dan kemudian dia pun tak terkejut bila tengok lah kenapa berubah-ubah warna tu. Okay, dan dia juga perlu konsisten daripada user expectation lah. Okay. Okay, dan jangan cuba untuk reinvent pattern. Okay, jangan cuba untuk, okay, saya nak design, tak naklah guna button pangkal untuk exit, nak guna icon lain. Bagus, dari segi kreativiti awak bagus, tapi dari segi penggunaan awak ataupun panduan yang diberikan tak bagus. Sebab awak dah overload awak punya user kognitif awak lah. Okay, kalau nak reinvent tu, reinvent lah untuk benda lain. Tapi kalau untuk ikon-ikon yang biasa digunakan tu tak perlu. So stick je kepada yang kita faham, dia connect dengan real world dan orang akan faham benda tu. Okay, okay, contoh macam dekat sini. Okay, awak try nak reinvent terminologi lah. Tak nak guna shopping cart. Okay, macam kita tahu dekat Shopee dia guna shopping cart, dekat Lazada guna shopping cart. Kalau awak pergi Zalora pun guna shopping cart. Okay, kalau awak pergi mana-mana pun biasanya guna shopping cart. Awak nak reinvent, tak naklah guna cart ni, nak bagi lain sikit sistem saya nak guna shopping center. Okay, dan biasanya orang dah tahu troli macam ni dia adalah untuk shopping cart. Tapi awak nak reinvent, awak tak nak guna yang ni, awak nak buat awak sendiri punya troli. Okay, benda ni tak perlu. So benda-benda yang dia dah memang connect dengan real world, orang memang dah recognize benda tu, orang dah boleh perceive affordant benda tu, bahawa tu adalah benda tu, tak perlu awak nak reinvent. Okay, okay, so summary untuk kita design guideline ni penting. Sebab awak cuba nak hasilkan satu interface yang mesra pengguna. So you want to produce a user-friendly interface where the interface that encourage exploration without fear or negative consequences.
So ni akan back balik kepada konsep yang kita pegang dalam bab 4. Okay. Dalam interaction style, so dia perlu naturalness, dia perlu relevant, dia perlu supportiveness, dia perlu flexible dan dia perlu consistent. Okay. So daripada sini kita akan avoid lah fairness, dan kalau kita link dengan chapter 11, awak juga akan avoid kepada alienation. Maksud dia takkan rasa diri dia macam alien yang tengah gunakan sistem awak, dan awak juga akan kurangkan dia punya deterioration of self image, lack of responsibility. So benda-benda yang ada dalam chapter 11 pun kalau kita design dengan bagus, awak boleh avoid atau awak boleh kurangkan lah. Okay, so in future biasanya interface akan jadi lebih intuitive, predictable and also forgiving. Dan in future juga biasanya dia akan pergi lebih kepada non-GUI interface, yang lebih kepada dia akan dapat maklumat berdasarkan kita punya natural language ataupun speech recognition lah. So hubung kait dia adalah task analysis yang bagus akan hasilkan good design. Okay, dan good design yang bagus akan menjurus kepada pemilihan interaction style, input device, output device yang bagus. Okay, dan bila awak dah combine semua tu, okay, dan design yang bagus juga akan ambil kira health and safety issues yang akan berlaku lah. Okay, ni akan menjurus kepada better user interface, dan bila awak ada satu user interface yang bagus, sistem awak tu pun akan berfungsi dengan bagus. Okay, tu yang pentingnya untuk kita relatekan lah apa yang kita dah belajar dalam kelas KCI ni lah. Okay, sebab benda tu semua berkait antara human, computer dan juga interaction. 3 elemen je yang awak tahu: human, computer, interaction. Interaksi yang berlaku antara manusia dan juga komputer. Dan dalam interaksi ni lah sebenarnya banyak yang awak kena ambil kira lah. Okay, dari segi design. Okay, bila awak nak design, awak perlu buat task analysis. Awak kena pecahkan dia punya goal kepada komponen parts. Okay, daripada sini baru awak dapat awak punya design. Macam mana awak nak gunakan awak punya input device, apa output device yang awak nak gunakan, apa gaya interaksi yang awak nak gunakan. Okay, dalam design juga awak kena ambil kira apa yang kita belajar dalam chapter 11. Okay, daripada segi safety, kalau sistem tu perlukan pengesahan, so awak kena masukkan username, kena masukkan password. Okay, kalau sistem tu general untuk semua orang guna, tak perlukan password dengan ID. Dari segi health and safety issue, okay, dari segi health issue, awak gunakan screen. So macam mana awak cuba nak reduce supaya orang takkan ada efek-efek kepada kesihatan dia. Selain daripada tu, awak juga kena tengok kepada akta-akta yang terlibat. Dan waktu awak nak design, awak kena tengok pula kepada apa panduan ataupun prinsip yang digunakan. So prinsip yang digunakan ni, awak boleh tengok kepada model lah. Model Schneiderman, model Norman, model Nielsen. Okay, dan dalam model-model ni pun sebenarnya ada lagi panduan-panduan lain lah yang diberikan. Okay, contoh macam 3 mouse click. Okay, lepas tu kita ada fit law. Lepas tu kalau ikut yang Miller tadi, tak boleh ada lebih daripada 7 grouping dalam awak punya screen. Okay, dan sebelum ni kita dah belajar yang plain interface tu lebih bagus. Avoid jargon word, error awak kena ambil kira. Dan tulisan, awak tak boleh masukkan tulisan yang berbeza-beza. So contoh macam sans serif dengan serif, awak nak masukkan sekali. So awak akan pergi kepada, dia akan lead kepada jumper effect. Tak boleh gunakan warna yang terlalu banyak. So kalau lebih daripada 3 warna, dia akan jadi Las Vegas effect. Awak kena ambil kira kita ada color blindness people, warna merah dan hijau tak sesuai. Okay, dan awak juga kena elakkan daripada berlakunya optical illusion. Contoh macam kalau awak buat 3D atau awak main dengan warna, so kena elakkan daripada berlakunya optical illusion. Jangan load awak punya user kognitif dengan terlalu banyak maklumat. So yang ni akan pergi kepada less is more. Apa lagi?
Okay. Gestalt theory yang kita dah belajar tu, awak kena tahu yang setiap ikon yang awak gunakan tu dia based on kepada Gestalt theory, tapi konsep yang penting adalah kita tengok sesuatu tu sebagai satu objek. Okay, bukan apa yang membentuk objek tersebut. Semua ni awak kena linkkan lah dalam awak punya design. Okay. Sebab tu pentingnya dalam assignment awak, saya cuma nak tengok yang tu je. Bila awak design awak punya interface, bila awak dah develop awak punya interface, so daripada design awak tu, adakah awak transform kepada sistem awak tu dengan betul. Okay, dan kemudian saya nak tengok bila kita pergi kepada digital prototyping tu, adakah betul awak apply atau awak implement apa yang kita dah belajar dalam kelas ni lah. Sebenarnya itu je yang saya nak tengok lah daripada assignment awak dan juga daripada group project awak. Okay. Sebab benda ni sangat penting lah untuk awak. Okay. Ada apa-apa nak tanya saya? Okay, so far ada soalan nak tanya saya? Tak ada, Doktor. Tak ada? So far okay? Semua faham? Faham. Faham Grimik? Okay, Faham, Doktor. boleh Okay, so boleh Syafiq ada apa? Ada tak? Setakat ni saya faham. Oh, faham. Okay. Doktor, nanti nota ni doktor dah bagi ke hari tu? Dah kan? Dah. Nota ni saya dah bagi. Oh, okey. So, saya nota yang saya bagi yang design guideline ni, sebenarnya awak boleh refer kepada yang Nielsen and Molish kalau betul-betul nak follow lah. Okay, boleh follow yang Schneiderman, awak boleh follow yang Norman. Cumanya yang saya dah listkan tu sebenarnya adalah kombinasi lah. Dan yang tu yang saya rasa sangat penting untuk awak tahu supaya awak boleh bezakan lah. Okay? Dan awak sepatutnya nanti waktu awak nak buat design, benda-benda tu lah yang awak kena ambil kira. Okay, dia sama je. Kalau untuk error message tu, okay, sekejap saya buka nota dia. Okay, sebenarnya ni yang kita katakan untuk error message lah. Kalau awak tengok chapter 11, okay, dia pergi kepada presentation style. Dan presentation style ni sebenarnya dia merujuk kepada macam mana cara awak nak design awak punya error message dengan bagus. Dan apa yang saya bagi tahu awak, error message yang bagus adalah error message yang bagi tahu apa error yang berlaku dan dia bagi solution kepada error tersebut. So dia inform apa error dan dia bagi solution. Tak adalah macam dia inform error dan dia biar user tu fikir sendiri apa dia kena buat. So tu bukan error message yang bagus lah. Error message yang bagus adalah dia akan inform apa error yang berlaku dan dia akan bagi suggestion atau solution kepada error tersebut. Okay, dalam bab ni, saya akan recordkan dia punya video. So awak kena avoidkan lah bila awak buat error message, phrasing awak punya error message tu adalah sangat penting. Okay, macam mana cara awak susun ayat dalam error message awak tu, language awak dalam error message tu ataupun phrasing lah kita panggil dalam error message tu sangat penting lah. Awak kena jangan condemn awak punya user, jangan terlalu generic dan jangan terlalu obscure. Okay. Generic tu maksud dia macam awak gunakan syntax error
illegal entry, invalid data, bad file name. So benda-benda ni yang macam susah untuk orang nak faham lah. Kalau orang yang bukan teknikal, dia susah nak faham. Okay? Jangan guna mesej yang terlalu generic, jangan guna mesej yang condemn awak punya user. Dan jangan juga mesej yang terlalu obscure. Maksud dia macam awak gunakan nombor error, awak gunakan term yang memang dia pun tak faham. Okay? Even kita yang orang teknikal ni pun tak faham sebenarnya tu error untuk apa. Okay? Elakkan. So kalau boleh gunakan error yang mudah difahami. Contoh macam syntax error. Awak boleh gunakan ayat yang lebih elok. Okay? Phrasing yang lebih bagus. Contoh macam unmatched left parenthesis. Illegal entry. So awak boleh kata type first letter, send, read, drop. So orang tahu dia kena guna S, R dengan D. Invalid data. So daripada awak guna invalid data, lebih baiklah awak kata this range from 1 to 31. So orang tahu data yang valid adalah daripada 1 hingga 31. In term of awak gunakan invalid data yang orang pun tak faham apa, awak nyatakan, okay, this range from 1 to 31. Okay, bad file name. So awak kena kata bad file name ni kenapa dia kata bad. So awak boleh bagi ayat phrasing yang lebih baik. Awak kata file names must begin with a letter. So user awak faham untuk nama file awak tu awak kena bermula dengan letter. Okay, jangan gunakan violent terminology. Contoh macam ni lah, runabout, fatal error, catastrophic error. Okay, benda yang general, yang generic, dan benda yang generic ni akan menjurus kepada violent terminology. Okay, dan biasanya benda-benda yang generic juga akan menjurus kepada negative term. Okay, contoh dia macam illegal, invalid, bad, okay, error. Benda-benda ni sepatutnya awak elakkan. Okay. Kalau tengok dekat sini, runtime error, dia gunakan generic. Okay, dan daripada generic ni sebenarnya dia dah pergi menjurus kepada violent terminology. Okay, dan dia gunakan obscure. Kalau awak tengok dekat sini, message that too obscure sebab dia gunakan numbering ataupun error code yang kita pun tak faham. Okay, dan digunakan ayat method private profile string of object system field. Okay, ni pun lebih kepada negative term lah, negative term. Okay. Ni bad date. So bila kita guna perkataan bad, illegal, invalid, dia lebih kepada negative term. Okay. So daripada kita gunakan bad date, lebih baik awak gunakan drop off date must come after pick up date. Okay. Tu lebih jelas. Okay, network connection refuse. So ini pun adalah term yang generic, yang setengah orang tak akan faham lah. Okay, so daripada kita kata network connection refuse, lebih baik awak jadikan phrasing awak lebih mudah difahami. Your password was not recognized, please retype. So ini adalah konsep error message yang bagus. Sebab dia bagi kenapa error tu berlaku. Your password was not recognized. So dia bagi tahu error tersebut. Dan dia bagi solution. Please retype. Okay. So ini adalah konsep yang bagus lah. Okay. Ni pun sama. Resource conflict bus 00 device 03 function 01. So ini adalah digunakan message yang terlalu obscure. Dan awak boleh remove. Awak boleh construct awak punya phrasing dengan jadikan dia lebih bagus. So awak kata remove your compact flash card and restart. So dia bagi tahu error. Remove your compact flash card and restart. Dia bagi solution. So ni pun adalah contoh error message yang bagus. Ni pun adalah contoh error message yang bagus di mana dia bagi tahu error tersebut virtual memory space consumed. Dia dah bagi tahu dah error dia. So close some program and retry. Dia bagi juga solution. Dia suruh tutup dan kemudian cuba semula. Okay, ni adalah perbezaan lah daripada dia guna illegal telephone number. So ni adalah generic yang menjurus kepada negatif sebab dia guna illegal. Call abort, ni adalah message yang terlalu obscure. Error number 5832RN9 ni pun adalah obscure, message yang obscure.
consult your user manual for further information. So benda ni adalah satu error message yang tak bagus lah sebab dia masukkan elemen-elemen yang user tak tahu pun. So message yang too obscure, message yang too generic. So bila ada message yang too generic, dia akan lead kepada violent terminology, dia akan lead kepada negativity. Okay. So daripada awak gunakan ayat macam ni, lebih elok kalau awak rephrase awak punya ayat. So dia akan jadi, we are sorry but we are unable to complete your call as dialed. Please hang up, check your number or consult the operator for assistance. So dia bagi kenapa error tu berlaku dan dia juga bagi solution kepada error tersebut. Okay. Dalam awak punya error message, jangan gunakan huruf besar. Okay, huruf besar cuma gunakan untuk awak nak bagi penekanan kepada error yang penting sahaja. Jangan gunakan code number ataupun error number, error code. Okay, elakkan. Contoh macam 1100, okay, dash 3. Okay, itu adalah contoh-contoh error code lah. Okay, biasanya kedudukan di mana sebenarnya tempat yang sesuai untuk kita letakkan error tersebut. Ni pun biasanya ditekankan lah. Okay, biasanya kita kata error tu, kita akan pop upkan error berdekatan dengan masalah yang berlaku. Tapi dia kena konsisten lah. Okay, janganlah sekejap awak pergi letak dekat sebelah kiri, sekejap awak letak dekat sebelah kanan. So kalau kata error message tu akan duduk dekat dengan error, so dekat dengan error tu awak nak letak dekat mana? Okay, dekat kiri ke, dekat belah kanan ke, so konsisten untuk semualah. Dan biasanya dia jangan sampai dia tindan. Okay, dia tindan awak punya error message, awak tak boleh tindan awak punya error lah. Biasanya dia akan duduk berdekatan, okay, dan dia takkan tindan apa maklumat yang sedia ada. Awak juga boleh gunakan audio signal ataupun awak gunakan audio. Contoh kalau ada berlaku error, awak keluarkan bunyi tu. Tapi benda ni kita tak galakkan sebab dia akan memalukan user awak lah. Okay, kalau betul pun biarlah user yang akan control. Contoh kalau dia bunyi tu, okay, dia boleh slowkan audio tersebut ataupun dia boleh exitkan audio tersebut lah. Dia boleh tutup. Okay. Cuma biasanya sebab kita based on vision, awak tahu yang kita punya deria, kita biasanya akan tengok kepada penglihatan dulu. Lebih elok kalau awak just pop up dia punya error message sahajalah. Okay. Ini adalah contoh-contoh lah. Ni bila awak gunakan error code, jangan gunakan error code, jangan gunakan negative term, okay, generic. Ni adalah message yang untuk condemn. Awak condemn awak punya user seolah-olah macam ni lah, awak anggap dia tu tak pandai lah. Okay. So you have been warned 3 times that this file does not exist. Now you have made us cache this worthless exception and we are upset. Do not do this again. So awak condemn user awak tu seolah-olah macam dia tu tak tahu apa-apa. Okay. So elakkan message yang condemn lah. Okay, elakkan message yang too generic, too obscure. Jangan gunakan error code, jangan gunakan violent terminology dan jangan gunakan negative term dalam awak punya error message. Okay. Ni adalah contoh-contoh error message yang bagus lah. Okay, sebab dia bagi error dan dia bagi solution. Okay, dia bagi kenapa error tu berlaku dan dia bagi solution. Apa yang perlu dilakukan. Okay, sama juga macam sini. Dia ada positive tone. So bila berlakunya error, dia minta maaf dulu. So we are sorry. An error occurred when we try to process your request. Rest assured, we are already working on the problem and expect to resolve it shortly. So kalau awak baca pun awak akan rasa tenang je. Awak tak akan rasa nak marah. Okay, sebab satu dia dah minta maaf. Kedua, dia dah bagi tahu error dah wujud dan dia pun tengah baiki error tersebut dan kemudian dia bagi solution. Apa yang perlu awak buat, okay, untuk selesaikan masalah tu. Dan sekali lagi, dia minta maaf. We apologize for the inconvenience. Okay, so dia bagi solution lagi. Continue shopping, okay, dan dia bagi button untuk tu lah. Okay, ni adalah contoh error message yang mudah dan
sangat baguslah untuk tarik user awak untuk terus gunakan dia punya site ni. So tu adalah yang penting lah kalau awak nak buat awak punya error message. Dan nanti kalau yang saya akan record tu, so sebenarnya kita dah cover dah bab 7 tadi. Error message. Dan kalau awak tengok untuk online help, kan ada kita kata tadi kalau ikut Nielsen, dia fokus kepada help and documentation. Help and documentation ni kalau awak tengok kita cover dalam bab 9. Inilah nota dia. Biasanya untuk user documentation and online help ni, dia akan fokus kepada sama ada kita nak gunakan dia secara printed ataupun paper documentation, ataupun kita nak buat dia secara online. So online dia tak perlu yang printed version lah. Dan biasanya kita akan tengoklah keperluan sama ada kita nak jadikan kita punya help atau documentation tu dalam bentuk kertas, printed ataupun dalam bentuk display, iaitu online lah. Apa yang awak kena tahu bahawa sebenarnya untuk kita nak jadikan satu-satu online help ataupun documentation tu, dia based on kepada goal user kita. So kalau kata user tu kata dia nak beli barang, so I want to buy it. Kalau paper biasanya kita bagi brochure, kita bagi fact sheet. Tapi kalau online dia lebih kepada animated demonstration. Sebab bila dia nak beli barang, so kita nak buat secara online, so kita akan buat demo lah. Demo secara animated. Kalau kata dekat luar, dekat environment yang biasa, kalau awak pergi supermarket, so dia akan bagi dekat awak brochure dan juga fact sheet lah. Awak boleh baca brochure tu dan awak tengoklah apa produk yang awak nak beli. Kalau I want to learn it, kalau goal dia adalah untuk dia nak belajar sesuatu. Biasanya kalau dekat real life, kita akan bagi dia tutorial. So tutorial contoh macam courseware, awak bagi dia courseware dan awak suruh dia gunakan courseware tersebut. Tapi kalau untuk online, awak boleh hasilkan courseware secara online ataupun awak boleh buat online tutorial, awak boleh buat animated demonstration, awak boleh buat online manual. So I want to learn it. Kalau awak kata I want to use it, contoh macam awak beli printer dan awak nak gunakan printer awak tu, awak tak tahu macam mana nak install. Biasanya kalau untuk real life, kita akan bagi user manual lah. Yang printed tu, awak baca dia punya user manual dan awak boleh tengok. Tapi kalau untuk online, biasanya kita boleh pergi kepada online help ataupun online manual. Dan kita juga boleh gunakan context sensitive help. Untuk I want to use it. Kalau I want to solve a problem, so biasanya untuk kita nak selesaikan satu-satu masalah, contoh dia macam, katalah awak dah install awak punya printer, awak dah print, lepas tu tiba-tiba printer awak tak boleh print dengan elok. Awak tengok awak nak print colour dan sebenarnya untuk yang warna tu dah tak keluar. Biasanya kita nak selesaikan masalah tu macam mana, kita akan pergi kepada fact. Frequently asked question. Bila frequently asked question ni dalam manual ada. Kalau kita pergi kepada online, dia akan jadi online help atau online fact ataupun online community. Online community ni biasanya macam kalau kita tak dapat nak install sesuatu, kita pergi je dekat, pergi search je, dia akan ada online community dan kita boleh tanya dekat situ dan orang akan jawab. Macam mana user lain akan tolong awak lah untuk guide apa yang awak perlu buat. Online help biasanya kalau pergi dekat Microsoft, memang dia ada online help atau online pack lah yang awak boleh gunakan. Ni adalah contoh kalau kita kata I want to buy it. So kalau I want to buy it, biasanya kalau kita nak makan, kita nak beli makanan, kita akan tengok kepada brochure lah. Kita nak pergi travel, nak beli tiket, so biasanya kita tengok kepada brochure. Kalau kata kita nak selesaikan sesuatu, so kita tengok manual. So ini adalah I want to use it.
I want to use it. So kita nak install sesuatu. So yang ni adalah untuk online manual, user manual. Ni adalah I want to solve it. Okay, bila contoh awak ada masalah dan awak cuba nak selesaikan. So ni adalah contoh online fact. Awak pergi je dekat Nintendo ni. So awak tanyalah, how do I purchase a membership for Nintendo Switch Online? Dia akan bagi tahu apa yang awak kena buat. Okay. Ni pun adalah contoh online frequently asked question, online fact. Contoh awak beli barang, awak dah buat payment, tiba-tiba dia tak detect payment awak. So macam mana awak nak cuba solve masalah tersebut? Okay, so pergi dekat fact ni, dia dah bagi tahu dah. Fact ni biasanya soalan-soalan yang orang selalu tanya dan dia kumpulkan, okay, dan dia letak dekat sini. So dia dah tahu dah. Soalan-soalan ni adalah soalan yang selalu orang tanya. Dan bila kata orang mengalami masalah yang sama, pergi je dekat fact ni dan bila klik je dekat button ni, okay, dia akan terus ada solution lah untuk soalan tersebut. Okay, ni pun adalah contoh untuk I want to solve it. Okay, dia bagi dalam bentuk online manual. Ada juga yang kita buat dalam bentuk case sensitive help. Okay, ni contoh-contoh lah yang kita ada. Cuma apa yang awak kena bezakan adalah sama ada goal awak tu adalah I want to use it, I want to learn it, I want to solve it dengan apa lagi satu I want to I want to buy. Okay, buy, learn, use, solve. 4 tu. So daripada 4 tu awak kena fikir sama ada awak nak jadikan dia paper based ataupun awak nak jadikan dia sebagai online help lah. Okay, ni pun adalah salah satu contoh lagi. Okay, kalau tengok kat sini, biasanya sekarang memang kita ada chatbot lah. Kita tak perlu call dah. So awak boleh pergi terus kepada dia punya chatbot dan akan ada agent lah ataupun dia punya chatbot. Agent tu yang akan bercakap dengan awak. Okay, contoh macam kalau awak pergi Maxis, dia ada dia punya chatbot. Kalau awak pergi Unify pun dia ada dia punya chatbot dia lah. Okay, kita boleh tanya soalan dekat situ, dia akan cuba jawab dan kalau dia tak dapat jawab, so dia akan kata akan ada assistant yang akan call kita selepas tu lah. Okay, so dia dah kurangkan proses kat situ. Yang ni pun biasanya kita gunakan chatbot ni untuk sama ada I want to use it kalau kita ada masalah nak menggunakan dia ataupun I want to solve it. So biasanya kita gunakan chatbot. Okay. Dan kalau untuk IKEA, okay, biasanya chatbot dia ni dia digunakan untuk assist kita waktu kita nak buy. So yang ni lebih kepada I want to buy it. Okay, sebab kita nak membeli barang. Ni nanti saya akan record dalam video lah, tapi yang paling penting yang awak kena tahu adalah ni adalah Clipit. Okay, Clipit ni pun sebenarnya dia lebih kepada kalau dulu awak tengok memang Clipit ni ada. Cuma isu dengan Clipit ni biasanya dia annoying. Okay, sebab dia kadang-kadang kalau awak tengok dia terlompat-lompat, lepas tu dia besarkan mata dia, lepas tu tiba-tiba dia bunyi kan, macam dia lebih kepada condemn. Kalau awak tengok kadang-kadang kita buat salah, tiba-tiba dia akan macam condemn kita. Dia akan bunyi-bunyi, dia terlompat-lompat kan. Sebab tu sekarang kalau awak tengok Clipit ni dah tak ada. Okay, isu dia yang tu lah. So kalau tengok kepada error message tadi, Clipit ni tak sesuai. Sebab dia lebih kepada dia condemnation kepada kita punya user lah. Dan sebenarnya Clipit ni adalah online help yang kita sediakan, okay, untuk dia nak guide kita kalau kita ada masalah lah. Okay, contoh macam kat sini, it looks like you are writing a letter. Would you like help? Get help with writing the letter. Just type the letter without help. Okay,
Yang ni lebih kepada I want to, so kita ada buy, kita ada learn, kita ada use, kita ada solve. So yang ni lebih kepada solve it. Okay. Ini adalah contoh online tutorial. Dan ni kalau untuk I want to learn it. Okay, kita nak belajar tentang negara. So awak buat dia secara online tutorial. Kita boleh lah kalau kata kita klik je dekat mana-mana negara ni, dia akan paparkan dia punya bendera. Dia akan mainkan lagu negara tersebut. So ni adalah online tutorial. Ataupun boleh juga buat online demonstration. Demonstration ni biasanya kalau kata contoh dekat Makmal, awak nak tunjukkan macam mana awak nak campurkan dua bahan, awak nak buat uji kaji, tu lebih sesuai kalau awak buat online demo lah. Okay, animation sesuai kalau awak punya user adalah novice ataupun intermediate lah. Sebab animation ni kalau untuk kanak-kanak sesuai lah, sebab bila awak nak dia belajar, penggunaan animation sangat sesuai untuk kanak-kanak. So untuk online help and documentation, awak kena faham ni. Yang paling penting adalah dia punya goals. I want to buy it, I want to learn it, I want to use it, ataupun I want to solve it. Ya, awak nak selesaikan masalah, nak gunakan, nak belajar ataupun nak beli. Dan daripada awak tahu dia punya goal tu, baru awak boleh hasilkan awak punya sama ada dalam bentuk paper ataupun online. Sebab dia punya goal akan menentukan apa yang sepatutnya awak buat lah. Okay. Ni yang awak kena faham lah dalam chapter 9. Dan sebenarnya chapter 9, chapter 8, chapter 7 yang saya tunjuk kat awak tadi, dia pun relate dengan awak punya design. Okay, sebab dalam design, kalau awak tengok dalam guideline, dia ada bagi tahu tentang online help, dia bagi tahu tentang help and documentation. So yang ni yang relate dengan kita punya chapter 9. Dia ada bagi tahu tentang error prevention, error message. So benda tu relate dengan chapter 7. Okay, sebab tu pentinglah untuk awak faham setiap chapter tu. Okay. Chapter 7, 8, 9, 10 insyaAllah saya cuba record kalau sempat petang ni, kalau tak sempat esok lah. Okay, sebab petang ni saya ada meeting, esok mungkin boleh kot saya cuba recordkan dan saya bagi dekat awak. Okay, dah 10.34. Saya rasa untuk exercise kita tak sempat nak discuss. Nanti saya ada hutang awak satu kelas kan. Saya cuba buat hari Rabu. Boleh kan? Kalau Rabu malam. Saya okey je. Okey, Iqmal? Boleh. Sebab yang ada kelas hari Khamis kan? Okay, Boleh, Doktor. Boleh, Amira. Okay, so Rabu malam tu kita akan discuss lah. Saya akan combine kelas dan kemudian kita akan discuss. Kita discuss tu bukan saya terus bagi jawapan Saya nak awak dulu bagi jawapan awak. So bila kita dah combine group ni lagi mudah lah. Mungkin awak boleh share idea awak dengan group yang lain. Mungkin fahaman awak dengan fahaman kawan awak tu berbeza sikit. So kita boleh dengar macam-macam version jawapan lah. Dan last kali baru saya akan bagi jawapan yang betul dekat awak lah. Dan kalau ada kesalahan ataupun macam awak tertinggal apa-apa yang awak tak masukkan, so nanti daripada jawapan yang saya bagi tu awak masukkan dan kemudian hantar jawapan yang betul je dekat saya. Okay, sebab saya cuba nak tolong awak lah untuk supaya exercise ni awak boleh dapat full mark. Okay, semua orang boleh dapat full mark lah. Okay, sebab kita based on kepada discussion dan awak tahu apa salah awak, apa betul awak. Okay, daripada situ nanti lagi mudah untuk awak nak faham. Okay, bila awak dah boleh detect apa salah awak, apa yang awak buat betul, apa yang awak buat salah, so lagi mudah lah. Okay, untuk awak nak faham. Okay, so saya rasa untuk kelas ni,
kalau tak ada apa-apa lah, kita stop dan saya jumpa awak nanti hari Rabu malam lah. Nanti saya bagi link. Okay, kita start dalam pukul 8 suku macam tu. Sampai pukul, tengoklah sampai pukul 10.45 ke ataupun sampai pukul 11. Macam tu lah. Boleh? Boleh doktor. Okay, Mira. Tak ada apa-apa nak tanya saya? Thank you doktor. Okay. Kalau tak ada apa-apa nak tanya, so terima kasih. Saya jumpa awak hari Rabu. Take care. Stay safe. Okay. Buat saliman awak. Buat exercise awak. Okay. Assalamualaikum. Thank you doktor. Okay. Zaidah. Terima kasih doktor. Okay, Lupi. Thank you doktor. Okay. Okay. Thank you doktor. Okay.